Alhamdulillah. Terima kasih tuan-tuan dan auda penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apabila kita membincangkan tentang Lailatul Qadar ini, seperti mana kata ulama di zaman moden ini, iaitu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Syarawi, kalau seandainya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan satu peristiwa yang paling agung, iaitu malam Isra Mi'raj, sehingga berjumpa dengan Allah Rabbul Jalil, umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan satu nikmat, iaitu yang dinamakan Lailatul Qadar. Kenapa? Inilah untungnya kita sebagai orang Islam dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, wajiblah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana hanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikurniakan keistimewaan Lailatul Qadar. Kita dapat mengenal Lailatul Qadar. Kerana apa? Al-Quran sendiri, ada penonton yang dirahmati Allah sekalian, telah menurunkan 5 ayat surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 3 kali disebutkan, padahal ayat 5. Berarti betapa kalau seandainya saya misalnya melagau Tuan Haji Daud ke rumah. Tuan Haji Daud saya jemput ni bersungkai di rumah. Lepas itu mungkin Tuan Haji Daud mengimamkan kita. Lepas itu Tuan Haji Daud membaca doa selamat. Artinya saya menyebut nama Tuan Haji Daud itu 3 kali, artinya penting tu. Saya tidak katakan iya. Inilah di antara faktor kenapa malam Lailatul Qadar itu adalah sangat penting. Kalau kita perhatikan lagi, sebelum surah Al-Qadar ini, kita membincangkan sedikit mengenai surah Al-Qadar. Surah Al-Alaq membincangkan apa yang diturunkan pada awal sekali. Apa? Iqra itu sampai ke 5 ayat. Tetapi kalau surah Al-Qadar selepasnya membincangkan bila turunnya Al-Quran. Masya Allah. Jadi seolah-olah ia berkait rapat. Malam Al-Quran itu diturunkan pada malam Qadar. Kalau kita ni analisis ayat ini, Inna, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Kalau kita baca daripada segi terjemahan, mungkin kita melihat sana kami. Siapa itu kami? Kami itu sebenarnya menurut perspektif ahli tafsir di dalam Al-Quran menunjukkan kekuasaan Allah, bukan semestinya ramai itu. Seperti kalau seandainya seorang pemimpin di kuasa besar, ia akan mengatakan we decide. Jadi banyak. Kami banyak menunjukkan kekuasaan di sana tu, bukan semestinya banyak. Ada orang mengatakan ini bermakna Tuhan itu banyak. Sedangkan qul huwallahu ahad. Jadi itu perlu kita diketahui. Inna anzalnahu, itu dia. Ini amat kalau kita lihat amat menakjubkan sekali. Kenapa tidak disebutkan di sana itu Al-Quran? Inna anzalna Qur'ana fi. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menunjukkan bahawa betapa hati mereka itu betul-betul terpaut dengan Al-Quran, sehingga kan perkataan kata ganti seperti hu itu mereka faham sudah itu Al-Quran. Jadi kita sebagai orang yang mungkin masih belum berapa mendalami, maknuhu di sini itu adalah Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Nah, ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apakah itu Lailatul Qadar? Sufyan Al-Thawri di dalam syarah Sahih Bukhari, ada menunjukkan sana itu keistimewaan malam Lailatul Qadar, ada memberikan komen. Kalau seandainya ayat adraka ada, berarti itu penting. Wa ma adraka, Allah SWT bertanya, tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Artinya penting, sesuatu yang penting. Wa ma adraka mal khutamah, apakah itu khutamah? Narullahil muqaddah, neraka. Jadi apabila ayat ini kita ni misalnya kita ni membaca Al-Quran, kita ni terlintas kalimat adraka, artinya sesuatu yang Allah SWT penting sana. Nah,
Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadr? Nah, ayat yang ketiga. Ini yang penting, yang memberikan kita semangat sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik, mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau seandainya kita katakan malam Lailatul Qadar, amalan pada malam itu menyamai 1000 bulan, itu kurang tepat. Kerana Al-Quran telah mengatakan khairu min, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Lebih Masya Allah, amalan pada ketika itu, kalau seandainya kita melakukan satu subhanallah, seolah-olah kita menyebutkan subhanallah tanpa henti-henti selama 83 tahun 4 bulan lebih. Inilah di antara nikmat-nikmat. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku di antara 60 wa 70, 60 hingga ke 70. Tetapi walaupun kita tidak seperti mana umat-umat sebelumnya beratus tahun. Tuan Haji dan penonton yang dimuliakan Allah sekalian, tetapi kita ini mempunyai amalan-amalan kita, pahala-pahala yang diberikan kepada kita itu dilipat gandakan, seolah-olah kita ini hidup beratus-ratus tahun. Ini di antara nikmat-nikmat. Jadi di sana itu kalau kita lihat malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Amalan yang dilakukan pada malam itu, ada penonton yang rahmat Allah, kalau seandainya kita mungkin kalau seandainya kita sedekah RM1, seolah-olah pada malam itu kita sedekah RM1 itu jadi lebih Allah, lebih daripada ini adalah nikmat. Jadi khairu min alfi, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan para malaikat dan roh. Nah, di sini kalau kita baca terjemahan roh, apa itu roh? Roh yang dimaksudkan di sana itu adalah malaikat Jibril alaihi salam, iaitu penghulu segala malaikat. Kerana apa yang menggunakan roh, di ayat lain malaikat Jibril juga dikatakan roh, Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Jadi mungkin ada di antara kita roh turun, ni roh orang mati ni, mungkin kita berdoa kepada mereka. Nah, ini sudah menyalahi ya. Jadi itu perlu kita tegaskan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera, sejahteralah pada malam itu sehingga waktu fajar. Nah, di sini apabila kita perintahkan, ada sikit alhamdulillah, apabila kita katakan salamun hiya hatta, ini Profesor Quraisy Shihab, seorang ulama tafsir daripada negara jiran kita, sering juga datang di sini, mengatakan bahawa sejahtera pada malam itu, orang-orang yang beriman merasakan kesejahteraan, ketenangan. Jadi kalau seandainya ada di antara kita merasakan ada mempunyai hati yang kotor, dengki, sifat dengki, iri hati, macam mana Lailatul Qadar itu akan mengarah kepada kita? Kerana apa? Kalau kita ni melihat di dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengkhabarkan tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang seling bertelengkah, berkelahi. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ingin mengkhabarkan kamu tentang turunnya malam Lailatul Qadar, tetapi disebabkan oleh dua orang ini bertelingkah, berkelahi, maka tidak jadi. Di sana itu, setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mudah-mudahan ini membuat pengajaran untuk kamu. Jadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengkhabarkan, dilihatnya ada orang jadi berkelahi, jadi tidak jadi. Jadi di situ itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik kita supaya agar berhati-hati di dalam kita menjaga perhubungan kita bersama manusia. Ini cantiknya Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sahaja kita memfokuskan ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala, tetapi kita memfokuskan hubungan sesama manusia. Kerana itu bagi saya adalah kurang tepat apabila sudah
Allahu Akbar, Allah. Baru esoknya baru tak bersalam minta maaf, Allah. Padahal bulan Ramadan ini bulan keampunan. Keampunan maksudnya keampunan daripada Allah dan juga keampunan sesama kita. Sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini terletaknya kesatuan ummah itu. Di sini letaknya kekuatan umat Islam sebenarnya bulan Ramadan. Kerana itu Tuan Haji, kalau kita melihat di dalam bulan Ramadan juga umat Islam berjaya menawan Andalusia. Di dalam bulan Ramadan juga umat Islam berjaya menawan balik kota Palestin. Kerana kesatuan ummah itu kuat. Mereka menjaga hubungan dengan Allah dan juga sesama manusia. Dan juga perlu kita tegaskan di sini. Ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana daripada tulisan karangan Al-Imam Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad mengatakan bahawa sebelum datangnya bulan Ramadan, iaitu di akhir baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan semasa naik itu amin 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 3 kali amin. Jadi para sahabat selepas itu bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Tuan mengatakan amin 3 kali?" Jadi kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Jibril alaihissalam datang kepadaku mengatakan bahawa celaka bagi umat engkau yang datang bulan Ramadan tidak mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah amin ya Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Nah, kenapa itu? Ada kaitan dengan amin yang kedua. Amin yang kedua, celaka kata Jibril alaihissalam, umatmu yang mempunyai kedua orang ibu bapa atau salah satu di antara keduanya, sama ada ibu dan ayah, tidak mendapatkan, tidak membawanya untuk memasuki syurga. Allah. Maka katakanlah amin ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Dan juga yang ketiga ini, celaka bagi umat engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mendengar namamu disebutkan tetapi tidak mengucapkan selawat ke atasmu. Kerana itu sekurang-kurangnya kita apabila mendengar nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekurang-kurangnya dalam hati kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah tidak mendapat keampunan pada bulan Ramadan, berarti apa faedahnya mendapatkan Lailatul Qadar? Tidak mendapat keampunan ni. Nah, salah satunya dia derhaka kepada kedua indung bapa. Ulama meneraskan lagi meminum khamar. Bagi mereka yang meminum khamar 40 hari tidak diterima amalan solehnya. Yang ketiga lagi asyakna, sifat dengki berdengkian. Sehingga akan memutuskan hubungan silaturahim. Jadi di sini adalah warning bulan Ramadan, bukan saja bulan Syawal, bulan mengiratkan hubungan silaturahim. Bulan Ramadan ini kita perteguhkan hubungan silaturahim kita. Lalu mungkin ada di antara para penonton di rumah ingin mengetahui kalau seandainya kita mempunyai masalah, alhamdulillah. Ada sedikit masalah dalam 3 minit lagi. 3 minit, alhamdulillah. Kalau seandainya Sayyidina Aisyah juga menanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kami terjumpa malam Lailatul Qadar, bermakna di sini ada hamba-hamba Allah melihat tanda-tanda Lailatul Qadar, di antaranya bercahaya, malam bercahaya, tenang. Ada yang para wali-wali itu peringkat-peringkat melihat ciptaan-ciptaan Allah sujud, itu orang-orang yang khas. Nah, apakah amalan yang perlu dilakukan ya Rasulullah? Itu Sayyidina Aisyah. Jadi kalau seandainya kita mendapat tanda-tanda semikian, hendaklah kita banyak memperlazimkan doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau di masjid kita gunakan anna, kami ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, sesungguhnya engkau Maha cinta untuk mengampunkan dosa-dosa. Masya Allah. Tuhibbul, Allah cinta.
mengampunkan. Jadi tidak kira kalau seandainya kita banyak melakukan kelalaian, banyak melakukan kesilapan, yakinlah bahawa pintu taubat itu sentiasa terbuka. Ini di antaranya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Dan satu lagi mungkin tips. Kata baginda Nabi SAW dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, barang siapa yang solat Isya berjemaah seolah-olah ia berqiyamul lail setengah malam. Ya. Dan barang siapa yang solat subuh berjemaah seolah-olah ia berqiyamul lail satu malam. Sehari Jadi penuh. Satu malam penuh. Satu malam penuh. Seolah-olah. Jadi tips ini jangan rugi, jangan kita tinggalkan sembahyang Isya berjemaah dan subuh berjemaah. Maghrib berjemaah itu lebih dituntut lagi. Jadi ini, dan selebihnya itu kita berqiyamul lail, kita alhamdulillah memandangkan kita berada di penghujung waktu. Marilah kita sama-sama untuk memperbaiki atau meningkatkan lagi amalan kita di 10 malam terakhir ini. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan spesifik lagi malam-malam ganjil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kita rahmat, hidayah, kemanisan beribadah, kenikmatan beribadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita, memberikan anugerahkan kita, mengampunkan segala dosa kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, dan mungkin ada penonton yang bertemu sekalian, dan insya-Allah kita dibebaskan daripada api neraka insya-Allah. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itulah mencari Lailatul Qadar, mudah-mudahan memberikan sesuatu inspirasi kepada kita mengejar 10